Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Bersama dengan saya, Merasuji untuk ringkas TVS. Dengan pembangunan jalan dan infrastruktur lain, landscape limbang dan lawas bakal berubah sepenuhnya sekaligus menjadi tarikan baharu di Sarawak. Ini selari dengan hasrat kerajaan negeri dalam membangunkan kawasan utara Sarawak. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, pembangunan jalan di kawasan limbang dan lawas setanding standard global namun tanpa perlu menjejaskan alam sekitar. Saya rasa dalam masa 5 tahun hingga 2026 akan siap dan sudah tentu landscape limbang lawas utara ini akan berubah. Tambah beliau lagi, dengan pembangunan itu, ia mampu meningkatkan lagi aktiviti ekonomi bukan hanya di kawasan selatan, malah juga mempengaruhi sehingga kawasan utara Sarawak. Keputusan kerajaan negeri terdahulu nyata tepat untuk mengambil alih projek menaik taraf jalan kawasan membabitkan Miri, Limbang dan Lawas serta jalan raya menuju ke Brunei. Main road will link to Mulu through Gunung Buddha. Once it linked to Mulu, it will be linked to Sungai Malinau area, right to Long Tarawan, straight to Mulu. Jadi saya nampak utara ini akan membangun cepat. Itu juga dengan kawasan-kawasan lain di bawah Island Development Agency, di bawah Parajang Development Agency dan juga kawasan-kawasan hingga Fiji. Gabungan Parti Sarawak tidak mempunyai masalah dengan kelayakan mengundi diturunkan kepada usia 18 tahun menjelang pada pilihan raya umum akan datang. Berkongsi pendapat pribadinya, Menteri Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kerajaan dipimpin GPS sentiasa berinteraksi dengan golongan belia di Sarawak. Justru beliau berpandangan penurunan usia mengundi kepada 18 tahun tidak seharusnya menimbulkan masalah besar utama dalam politik. Tapi pandangan saya, oleh kerana benda ini sudah dilurus di Parlimen, kalau semuanya teratur dan kita mempunyai ramai yang sudah mendaftar 18 tahun ke atas, tidak ada menjadi masalah. Kita di Sarawak 18 tahun kan, 16 tahun kan, kalau ia jadi undang-undang, we are prepared, we are close to the youth. We are not worried. GPS is very, very close to the youth also. Bagaimanapun, Karim yang juga Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Sarawak PBB memberitahu terserah kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk memutuskan sama ada negara ini bersedia untuk melaksanakan penurunan umur mengundi. Terdahulu dilaporkan RUU Perlembagaan Pindaan 2019 bagi menurunkan had umur mengundi dari 21 tahun ke 18 tahun telah diluluskan pada tahun 2019. Namun Yang di-Pertua Dewan Negara, Tan Sri Dr. Rais Yatim baru-baru ini mengatakan bahawa ia tidak praktikal untuk menurunkan usia pengundian buat masa ini. Penduduk di daerah Kabong kini menarik nafas lega kerana dapat menikmati bekalan air bersih apabila sebahagian daripada projek bekalan air daerah Kabong Pakej 1 telah mula beroperasi sepenuhnya pada 3 Mac 2021. Projek berjumlah kira-kira 107 juta ringgit itu melibatkan pembinaan saluran paip dari tangki air di Bukit Lebur ke tangki aras tinggi Kabong sejauh 36 km bakal memberi manfaat kepada lebih kurang 5,700 isi rumah di kawasan terbabit. Rata-rata ketua kampung menyatakan masalah yang dialami sebelum ini sedikit sebanyak telah selesai dengan adanya saluran paip dari tangki air di Bukit Lebur ke tangki aras tinggi Kabong tersebut. Sementara itu, menurut penolong pengarah komunikasi korporat dan khidmat pelanggan Jebab Sarawak, Awang Fardilah Awang Hussein, keseluruhan projek air tersebut akan siap sepenuhnya menjelang Ogos tahun ini. Ia dijangka siap sepenuhnya pada bulan Ogos tahun 2021 ini. Manakala status kemajuan fizikal yang setakat 25 Februari 2021 adalah sebanyak 73%. Setakat ini penduduk-penduduk di Kabong alhamdulillah telah menikmati bekalan air yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya.
apabila sebahagian daripada projek bekalan air ini telah siap dan telah diguna pakai. Kita ke laporan seterusnya. Sarawak akan membina gelanggang kriket dan rugby bertaraf antarabangsa dengan anggaran kos RM13 juta di Kompleks Sukan Pelita Jaya Kuching tahun ini. Menteri Belia dan Sukan Sarawak Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pembinaan yang telah mendapat kelulusan kerajaan negeri itu akan dibina di atas tanah seluas 4.45 hektar. Katanya perunding untuk pembinaan padang telah dilantik dan tender untuk projek yang terbahagi kepada 2 fasa akan segera dikeluarkan. We will start putting out the tender soon for the first phase and hopefully with the second phase. The first phase would be doing the infra. There will be a little bit of cutting off the hills to cover up the lower area. Fasa pertama projek tersebut yang menelan belanja kira-kira RM6 juta akan melibatkan kerja-kerja meratakan kawasan seluas 4.45 hektar dengan memotong kawasan berbukit dan membina sistem saliran yang sesuai. Apabila siap, Sarawak dijangka akan dapat menganjurkan kejohanan kriket dan rugby peringkat kebangsaan serta antarabangsa. Dalam perkembangan yang sama, Perbadanan Sukan Sarawak kerjasama dengan Persatuan Sukan Kriket Sarawak telah membina kemudahan pusat prestasi tinggi sukan kriket yang bertaraf dunia. 5 kemudahan latihan permainan disediakan dengan permukaan padang sintetik termasuk larian bola 25 meter dan jaring keselamatan setinggi 6 meter. Kemudahan pusat berkenaan diharap dapat mengembangkan lebih banyak bakat anak tempatan sehingga ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Rentak kemenangan bergaya tanpa bolos bakal menjadi azimat buat Sarawak United FC SUFC dalam menghadapi baki kempen Liga Premier. Ketua jurulatihnya Ila Varasan berkata, biarpun sukar, dia yakin anak buahnya mampu konsisten walaupun berdepan perlawanan yang lebih sukar selepas ini. Katanya secara keseluruhan, 3 mata yang dikutip pada Selasa akan memberi keyakinan pada semua pemain untuk menghadapi perlawanan seterusnya. Pada Selasa, SUFC menumpaskan Kuching City FC KCFC dengan keputusan 2-0 pada aksi yang berlangsung di Stadium Hang Jebat. Perbuatan melontarkan pelbagai tuduhan liar terhadap polis sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap pasukan itu dilakukan individu yang sengaja ingin popular. Tanggapan seperti polis kejam kerana mengenakan tindakan tegas termasuk kompaun adalah tidak wajar kerana setiap tindakan dilakukan mengikut ordinan darurat pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit pindaan 2021 dalam usaha untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Kesempatan ada yang nak jadi popular kan, lontarkan tuduhan-tuduhan liar ni macam ni, lepas tu sembunyi tangan kan, macam kes pengemis dekat Ladatu tu. Dengan virus ni menular sana sini kan, dekat Sabah sekarang dah turun daripada 1,000 hari tu, sekarang dah turun, semalam 35 je, nak turunkan lagi. Jadi polis kena ambil tindakan, jangan biarkan palak-palak ni berkeliaran macam tu. Mungkin dia dijangkiti, so tangkap keluar dalam news mengatakan polis denda dia 10,000 compound. Itu sebenarnya ditangkap dan diserahkan kepada kebajikan supaya dia dapat dikawal di situ. Jangan dibiar berkeliaran. Ramai. Polis hanya bertindak sebagai pasukan yang membantu pelaksanaan undang-undang di bawah Akta 342 berhubung kawalan penyakit berjangkit. Masyarakat perlu berfikiran lebih matang dalam menilai setiap tindakan tegas yang dilakukan oleh polis kerana ia dibuat semata-mata untuk kepentingan rakyat serta demi mengekang penularan wabak COVID-19. Orang ramai yang merasakan diri teraniaya atau tidak bersalah boleh mengemukakan rayuan kepada Kementerian Kesihatan di Pejabat Kesihatan Daerah mengikut daerah di mana kompaun itu dikeluarkan. Sekian saja untuk laporan itu. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di TVS. Saya Mara Suji, salam hormat dan jumpa lagi.